maka kekuatan untuk sell tu memang sangat-sangat kuat. So korang boleh lah entry dekat sini, lepas tu nak full margin ke apa ke lantak korang lah. Yang penting dekat area resistance ni dia boleh turun lagi sebatang macam ni. Memang boleh pergi lah. Dia terus Yahoo! Pada bapak kau. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar Forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register account melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya melalui WhatsApp link di bawah juga untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Jadi pada minggu-minggu sebelum ni saya dah ajar korang berkenaan ascending channel, descending channel, cara nak tuning trendline, cara nak guna equidistant channel. Sebenarnya ilmu-ilmu ni dah cukup dah untuk kita belajar, bukan belajar lah, untuk kita guna untuk tengok flat range dekat dalam flat pattern. Tapi ada lagi satu nota berkenaan flat channel, iaitu sudut pula, iaitu bentuk yang ketiga dalam price channel. Price channel ni dia ada 3 bentuk: ascending channel, descending channel, flat channel. So flat channel ni adalah topik yang terakhir untuk kita belajar dalam price channel ni. Jadi saya akan cuba habiskan minggu ni supaya next week kita boleh belajar flat pattern semula. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita start study lah. Let's go. Okay, untuk ascending channel kita dah settle, descending channel pun kita dah settle, flat channel je kita belum settle. Jadi bila saya cakap settle kat sini, bukanlah dia settle maksudnya saya dah ajar semua benda. Dia ada benda-benda lain lagi yang saya tak sempat nak ajar, dan kalau saya ajar mungkin episod berkenaan channel ni dah jadi macam topik khusus untuk belajar channel tu sahaja. So nanti kalau ada beberapa perkara yang macam saya tak sempat nak ajar dalam topik price channel ni, saya akan tambah waktu kita belajar price range nanti. Contohnya macam mana kita nak buat adjustment dalam equidistant channel lah. So minggu lepas kita dah belajar berkenaan equidistant channel. Dalam equidistant channel dia ada adjustment juga. So dan adjustment tu kita akan belajar dekat dalam flat range nanti. Hari ni kita nak fokus dekat flat channel untuk habiskan tanda tanya, sebab saya dah tulis hari tu. Kalau saya tak tulis, saya terus skip. So let's go. Jom. Flat channel akan merangkap harga di antara channel high dan channel low secara horizontal ataupun di x-axis. Flat channel dalam bahasa mudah adalah SNR range yang di dalamnya terdapat hybrid channel. Hybrid channel adalah gabungan sifat ascending channel dan descending channel yang digunakan untuk melukis flat channel. Flat channel high berada di kuadran 4 dan flat channel low berada di kuadran 1. So ini contoh flat channel untuk perfect sideways. So nama lain untuk flat channel ni adalah flat base. Dan dekat sini apa itu SNR range? Dia adalah jarak di antara dua resistance dan support. SNR boleh ditanda dengan market structure ataupun tested SNR. Macam dekat gambar rajah ni adalah jenis tested SNR. Dan kalau kita ada macam structure macam tu pun, kita boleh tandakan resistance, support, support, resistance, support. Ni dia boleh jadi resistance, sini dia boleh jadi support. So sama juga. Yang ni kita panggil sebagai trading range biasalah. So dekat atas ni macam SNR range. So untuk topik flat channel ni, saya nak korang praktis tengok SNR range pula. Sebab untuk trading range biasa yang macam bentuk macam ni, kita dah biasa tengok, selalu dah dibincangkan pada siri-siri sebelum ni. Untuk menemui flat channel dalam keadaan perfect sideways memang sangat jarang ataupun sukar. Namun dengan bantuan hybrid channel, kita boleh menemui beberapa pola asas dalam flat channel. Yang pertama adalah flat channel XS, dan XS ni merujuk kepada keadaan channel high dengan channel low dia. So yang belah kiri kita merujuk kepada channel high, yang belah kanan kita merujuk kepada channel low. So X ni bermaksud X axis. So kalau korang tengok dekat sini, horizontal channel high dia adalah resistance pada X axis. Bila saya cakap X axis, dia dalam keadaan horizontal, dan pasangan dia adalah channel low di kuadran 1. Maksudnya support dia mesti bersudut. Nampak tak? Bersudut di kuadran 1. Kalau korang tengok gambar rajah dekat sini, channel high terbentuk dalam bentuk horizontal, resistance, resistance, resistance dalam keadaan horizontal. Dan untuk channel low pula, dia adalah trend line yang kita lukis di kuadran 1. Jadi kat sini kita tengok sifat flat channel XS. Channel high terbentuk daripada tested resistance dalam keadaan horizontal. Nampak? Tested resistance dalam keadaan horizontal. Resistance, 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 dia dekat X-axis. Maksudnya dia memang horizontal lah. Dia tak ada sudut. Dia tak ada ke bawah ke atas ke. Dia memang horizontal. Kemudian channel low terbentuk dari sambungan anchor point dan point 2. So kalau korang tengok kat sini, channel low, kat sini kita ada anchor point. Dekat sini point kedua untuk channel low lah. Dia walaupun nombor 3 kat sini, ni adalah kiraan pantulan dia.
So dekat sini anchor point, sini point kedua. So kita dapatlah satu channel low di kuadran 1. Channel ini akan semakin mengecil sehinggalah ia dipecahkan. So bila dia bentuk dekat sini horizontal, dekat sini dia macam ascending dekat kuadran 1. Makin lama dia akan mengecil. So bila dia mengecil ni, akan tiba masa di mana dia akan pecah juga. Dia takkan makin lama makin kecil. Dia akan buat pemecahan juga pada channel ni. Dan kekuatan flat channel XS adalah dalam sell disebabkan support sedang melakukan compression price action. So bila support ni dia turun, lepas tu dia naik balik, turun, naik balik, tapi dalam keadaan dia semakin kecil. Sebenarnya dia buat satu keadaan price action yang dinamakan sebagai compression. Tapi untuk belajar compression ni saya tak tahu lagi bila kita nak belajar dekat dalam siri belajar. Tapi kalau korang nak tengok contoh dia, korang boleh tengok dekat sini saya letak satu link. Korang boleh tengok tajuk dia compression phenomena. Saya pernah buat lah video ni tahun 2017 rasa. So korang boleh tengok dekat situ untuk tahu apa benda tu compression. Nice. Jadi macam mana strategi entry untuk flat channel XS ni? Keadaan terbaik untuk entry setup ini adalah apabila flat channel terwujud selepas ataupun dari bearish move. Kalau korang tengok kat sini, channel terwujud daripada bearish move. So bearish move ni boleh jadi bearish pole ataupun downtrend. So bearish pole ni kita tahulah pole, flat pole. Sebab kita akan gunakan pattern ni masa kita nak trade flat pattern nanti. Jadi bila dia ada satu pole macam ni, lepas tu dia buat pattern flat channel XS macam ni, maka kekuatan untuk sell tu memang sangat-sangat kuat. So korang boleh lah entry dekat sini. Lepas tu nak full margin ke apa ke, lantak korang lah. Yang penting dekat area resistance ni dia boleh turun lagi sebatang macam ni. Memang boleh pergi lah ketinggian dia. Sebab saya dah banyak kali buat. Sombong amat. Jadi kita tengok nota kat sini, kita akan membuat entry di resistance channel high. Jadi untuk kukuhkan korang punya entry, korang boleh cari satu macam drop base drop ke, ataupun supply zone ke, ataupun apa-apa base seperti swap zone punya base ke, apa-apa entry zone yang boleh jadi confluence untuk korang entry dekat resistance ni. Sebab resistance ni kadang-kadang sini pendek, sini tinggi sikit, sini rendah. Tapi korang nak cari satu zone yang berinteraksi dengan resistance ni supaya korang ada satu entry zone. Entry zone ni untuk tentukan korang punya SL dekat mana apa semua. So entry zone ni penting. So korang boleh cari dekat tepi-tepi ni lah. Tapi kalau tak ada, boleh saja trade berpandukan resistance semata-mata. Kemudian kita nak tengok flat channel RX. Jadi RX ni merujuk kepada channel high dengan channel low. So channel high dia di kuadran 4 dan dia adalah resistance yang bersudut. So bila resistance bersudut ni dia variable, dia boleh naik tinggi sikit, rendah sikit. Sebab itulah saya letak sebagai R dekat sini. Dan horizontal channel low pula dia berada dekat X axis. Dia mesti horizontal, dia duduk dekat X axis. Sebab itulah dia ada X dekat situ. Sifat flat channel RX. Channel high terbentuk di kuadran 4 dari sambungan anchor point dan point 2. So kita punya channel high ni dia terbentuk daripada anchor point ke point 2, maka kita dapatlah sesuatu yang bersudut seperti ini. Channel low terbentuk daripada tested support dalam keadaan horizontal. So ni channel low dia kita dapat daripada tested support. So SNR ni boleh terbentuk dalam dua cara. Satu dengan market structure, satu lagi dengan tested SNR lah. So dekat sini kita tandakan support menggunakan tested support. Channel ini akan semakin mengecil sehinggalah channel ini dipecahkan. Kekuatan flat channel RX adalah dalam buy disebabkan resistance sedang melakukan compression. So resistance kat sini dia melakukan compression, dia semakin kecil. Cara ringkasnya teori berkenaan compression ni, dia adalah aktiviti harga memakan order ataupun mengosongkan order. Dia mengosongkan laluan dekat resistance ni. So bila dia dah kosongkan laluan dekat resistance ni, so bila dia nak fly tu, dia fly tanpa ada apa-apa halangan. Dia terus terbang meroket terus. Faham tak? Dia terus yahoo macam tu. Jadi macam mana kita nak entry flat channel RX ni? Keadaan terbaik untuk entry setup ini adalah apabila flat channel terwujud selepas ataupun dari bullish move. So kat sini channel terwujud daripada bullish move. Bullish move boleh terjadi pada bullish pole ataupun uptrend
So kat sini kita ada pole. Lepas tu kat sini kita ada compression yang telah mengosongkan order pula. Bila sampai dekat point 6, dia terus fly terus lah. Dia ikut arah pole, dan pole tu pula tak ada halangan untuk dia terus pergi. Dia tinggi lagi daripada bukit. Jadi seterusnya kita ada flat channel RS. Dan RS dekat sini kalau korang tengok tak ada perkataan X. Maksudnya dia dua-dua pun jenis bersudut. Resistant bersudut, support pun bersudut. Channel high kita mesti ambil dekat kuadran 4. Channel low kita ambil dekat kuadran 1. Jadi kita baca sifat flat channel RS. Channel high berada di kuadran 4, channel low berada di kuadran 1. Channel ini bersifat bidirectional ataupun boleh ke atas dan boleh juga ke bawah disebabkan compression yang berlaku di kedua-dua arah. Dan inilah gambar rajah dia. Kalau korang tengok dekat sini pun resistance tested yang semakin menurun. Dekat sini pun support tested yang semakin menaik. Dan dekat sini kita ada satu bullish move. Dan kalau korang tengok kat sini, dia punya channel high tetap dekat kuadran 4 dan dia punya channel low tetap dekat kuadran 1. Kalau kita tengok dekat sini, walaupun dia bearish move dia tolak ke bawah, dekat sini dia punya channel low tetap berada dekat kuadran 1 dan dia punya channel high tetap berada dekat kuadran 4. So kedudukan channel high dengan channel low dekat kuadran ni dia tidak berubah walaupun untuk setup buy ataupun setup sell. Yang berbeza cuma kita nak tahu daripada mana asal movement tu. Jadi strategi entry flat pattern RS, jika channel terbentuk daripada bearish move, maka lebih selamat untuk kita mencari sell. Jika channel terbentuk daripada bullish move, maka lebih selamat untuk kita mencari setup buy. So kalau daripada bullish move ni, kita just follow momentum dia, maka kita akan buy juga. Dan kalau kita tengok daripada bullish move ni, bila kita start kira point yang paling tinggi dekat dalam flat channel ni, kita akan start 1 dekat sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita boleh buat entry dekat nombor 4 dan kita boleh buat entry dekat nombor 6. Jadi untuk flat channel RS ni, korang boleh cari entry dekat macam ni lah, dekat support ni, ataupun dekat support ni korang jadikan dia sebagai macam double top ke double bottom ke, ataupun boleh cari base ke dekat sini, ataupun korang boleh cari swap zone ke dekat sini. Depend, korang boleh cari mana-mana tempat yang korang boleh jadikan confluence untuk korang entry. Sebab kalau macam ni korang hanya bergantung pada trend line dia semata-mata. Tapi kalau korang boleh carikan zone, maka korang dah boleh kira korang punya SL nak besar mana, korang punya risk yang korang sanggup terima boleh masuk ke tak. Macam yang saya ajar sebelum ni lah, korang tengok dia cuma benda sama sahaja. Jadi jadual di bawah adalah untuk memudahkan anda mengenal pasti jenis flat channel. So tadi ada banyak jenis flat channel kan. So flat channel ni dia ada 4 jenis. So untuk sideway kita panggil XX. Sebab apa dia XX? Dekat resistance dia akan ambil X axis, maksudnya horizontal. Support pun ambil X axis, maksudnya horizontal. Untuk XS punya flat channel, maksudnya resistance dia mengambil dekat X axis, dan untuk support dia akan guna kuadran 1. Kuadran 1 macam ni ke macam ni? Kuadran 1 macam ni, dia ke atas. Kemudian kita ada flat channel RX, dan RX ni merujuk kepada resistance berada dekat kuadran 4, dan untuk support dia berada dekat X axis ataupun horizontal. Dan untuk RS pula dia tak ada X axis, resistance dia variable, support pun variable, maksudnya resistance dekat kuadran 4, support dekat kuadran 1. Jadi macam biasa, untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas, kita akan tengok pada chart. Let's go. Okay, so dekat USD CHF ni saya jumpa satu, bukanlah perfect sideway, tapi kita boleh nampak lah dia punya horizontal atas bawah tu. So saya akan buat penandaan kejap. So kat sini kita boleh nampak dia punya resistance tested. Lepas tu kita boleh nampak dekat bawah ni ada support. Dan kalau kita kira point dia 1, 2, 3, 4, break ke bawah. Jadi ni adalah flat channel XX, di mana dia punya resistance adalah X axis ataupun horizontal lah, memang straight. Kalau kita ambil dekat sini pun, kita ambil horizontal line pun dia memang straight macam ni. Dia straight macam ni. Dan untuk kita entry, kita boleh ambil base dekat tepi yang berinteraksi dengan support ni. Kita boleh je entry dekat support ni. Sampai support pula. Ni resistance. Berkecelaru sikit. So kita boleh tengok kat sini resistance, dan kita tengok arah dia daripada mana. I don't know. Arah dia adalah daripada bearish move, ataupun kita ada satu pole dekat sini. So kita dah dapat gambaran sikit macam mana kita nak guna channel ni dengan flat pattern. Dah dapat gambaran dah sikit dekat sini. Nice. So dekat sini kita ada pole, lepas tu dekat sini kita ada satu base yang berinteraksi dengan resistance ni. So kita tandakan kita punya entry.
Kita punya SL. Jadi untuk TP pula kita boleh guna konsep flat pole dekat sini. Satu pole, satu lagi pole dekat sini. Last kali dia sampai juga TP. Dekat sini siapa yang break even? Kenalah break even sebelum dibuat penurunan. Tapi nak selamat kalau kita trade flat channel, kita boleh dapatkan TP1 dekat sini. TP1 dekat channel to channel. So kita tandakan point 1, 2, 3, 4 dia. So 1, 2, 3, 4. Nampak kita akan sentiasa buat entry pada point yang keempat. Jadi kalau korang tengok support dekat sini, sebenarnya dia tak adalah perfect sangat. Kalau kita gunakan konsep support yang bersudut, kita boleh dapatkan kuadran 1 dekat sini. So dia jadilah flat channel XS macam gini. Tapi sebabkan kita dah tanda ni sebagai sideway, so kita biarkan je lah macam tu. Dia nampak cantik lah petak dia. Lepas tu dia turun, pecahkan channel. Jadi sekarang kita nak tengok contoh-contoh lain pula. Ok, so dekat Euro CHF ni saya jumpa satu contoh untuk flat channel XS. Untuk ingat senang, korang akan baca channel high dulu, baru channel low. So kita akan tandakan SS dia, kita label dulu nama dia. Dekat sini kita ada resistance. Dekat sini kita ada support tak? Ada juga support. Tapi kita nak lukis yang jenis variable support. So kita boleh tanda body to body sini. So ni macam mana nak tahu body betul ke tak? Kita tengok dekat line chart. So bila line chart ni kita ada body, maka body lah dia sebab body ni merujuk kepada real price. So kalau kita tengok kat sini, pergerakan dia datang daripada bearish move. Maka dia punya kekuatan untuk sell tu makinlah membuat-buat. Ni punya kekuatan memang dah kuat dia dalam sell. Sebab apa? Dekat sini resistance tak dapat dipecahkan. Dan dekat sini ada tested support dalam keadaan compression. Cuma kita nak dapatkan lagi satu confluence adalah dia datang dalam keadaan bearish move. So untuk resistance ni, kalau kita nak entry, kita boleh je entry menggunakan resistance entry macam ni. So kita ada resistance tested kat sini, maka kita boleh entry dekat sini. Tapi lah kita gedik juga, kita nak juga sesuatu dekat sini. So kita ada satu swap zone dekat sini. Tak boleh nak tinggal supply and demand, nak juga swap zone. So kita tandakan satu swap zone kat sini, maka kita adalah zone. Pekat sangatlah kuning ni, kita kurangkan sikit kepekatan dia. So kita tandakan sini entry, sini SL 1 sampai sini. Lepas tu ngam. So kita kira pantulan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jom kita label point dia. So nampak kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan sentiasa entry pada point ke-6. Dan kalau korang tengok dekat sini, orang tanya pula nanti, Hanzo apa function lukis kat bawah ni, macam tak ada function je. So contohlah korang nak entry dekat point nombor 4 ni, korang mesti kena ada TP level kan. So TP level korang boleh ditentukan dengan point 1 dengan point 3 kat sini. Macam ni tak ngam sangat. Adjust sikit, kena betul-betul rapat dengan body. Okay. So kita dapat lagi kita punya TP dekat point 5 ni. Tu contoh korang nak scalping ke intraday ke. Scalping kat sini berapa? Dalam 38 pip. Scalping cukup lah. So lepas tu daripada point 5 ni tunggu dia naik, buat sudut ke berapa apa semua. Yang tu tak perlu explain lah. Saya rasa saya dah cukup dah explain berkenaan cara nak tentukan intersection sudut 50% bila dia naik daripada point 5 ni. Korang boleh tengok episod-episod yang lepas saya dah explain. So bila dia sampai dekat point 6 ni, korang entry lagi, swing sampai ikut direction daripada dia punya bearish move ni. So jom kita cari contoh lain pula. Okay, so dekat CAD CHF ni saya jumpa satu contoh untuk flat channel RX. So yang saya nampak dekat sini dia ada macam satu penurunan macam tu. Lepas tu kat sini macam horizontal je, dia macam tak boleh nak pecah dia punya support dekat sini. So jom kita buat lukisan. Ni kita punya support yang tested, ni kita punya resistance. Bukan resistance lah, dia punya channel high. Kita ambil hujung shadow dekat situ. Kat sini resistance. Ambil daripada resistance dekat sini. Lepas tu kita dah boleh buat penandaan. Cukup tak point dia lantun dia? So 1, 2, 3, so 4. So kita boleh entry dekat area sini. Sebenarnya kalau kita nak trade guna resistance, kita boleh je lah terus standard dekat sini kan. Terus dapat entry resistance. Contohlah korang nak guna swap zone juga kan. Dekat sini tak ada base, so korang nak guna swap zone dekat area sini. So korang jumpalah satu swap zone kat sini. So kuning ni macam terang sangat, kita tukar warna grey. Dia punya entry SL kat sini. So TP kita ditentukan oleh ni lah, dia punya bullish move ni. Sebab kita nak entry buy kan. Kat sini compression berlaku dekat dalam keadaan buy. Lepas tu dia punya support macam tak boleh nak pecahkan.
dan kita ada confluence dengan swap zone dekat sini, maka kita entry dekat point nombor 4 ni, lepas tu dia pun terus naik. So jom kita buat penandaan. Okay, so 1, 2, 3, 4, boom, terus naik. Dia tinggi lagi daripada bukit. So tu untuk flat channel RX, di mana dia punya resistance adalah variable, ataupun dia punya channel high adalah resistance yang bersudut, dan dia punya support ataupun dia punya channel low adalah support yang berada pada x-axis ataupun horizontal. So last kali kita nak tengok yang jenis RS punya. So jom kita cari. Okey, dekat Gold H1 ni saya jumpa satu contoh untuk flat channel RS. So korang nampak kat sini ada satu macam bearish move. Lepas tu kat sini dia macam ada satu benda mengecil, lepas tu dia turun balik. So kat sini kalau korang tengok dia punya resistance bersudut, dia punya support pun bersudut. Kita tandakan dia punya support. So saya ambil shadow dekat sini. Lepas tu sini bukan. Lepas tu dekat point dekat sini. Dekat sini saya ambil body. Lepas tu daripada sini dia melantung kan. 1, 2, 3, 4. So kat sini kita punya point nombor 4. Sekarang kita tandakan dia punya numbering. Okay, so 1, 2, 3, 4. Make sure dia bersentuhan. Dekat sini walaupun dia bersentuhan, tapi dia tak ada pasangan. Kalau tak kita kena ambil 2 dekat sini. Sini terlalu rendah lah kalau kita nak sambung kan. So kalau kita ambil 2 dekat sini, mana next point yang dia sentuh. So dia sentuh kat sini 3, sini 4. So untuk korang entry dekat nombor 4 ni, korang tengoklah kenaikan 50% daripada point 3 ni. Dia boleh estimate lebih kurang macam tu. Dan kita boleh cari entry menggunakan base dekat sini. Okay, base dekat belah kiri ni kita boleh ambil 1 dekat sini. So kita tandalah entry SL. Dan kenapa kita akan fokus pada sell, disebabkan dia daripada bearish move. So bila dia bearish move, kita akan start kira 1, 2, 3, 4. Kalau dia daripada bullish, kita akan start dekat sini 1, 2, 3, 4. Maka kita akan masuk untuk buy. So bila korang tahu dia datang mana-mana, dan kalau dia datang dalam bentuk pole macam ni, korang boleh ambil pole, flat, pole. Daripada point 4 ni, pole tambah. So sampailah korang punya TP dalam 247 pip. Jadi saya rasa sampai sini je perkongsian saya berkenaan flat channel. Dan insyaAllah minggu depan kita akan belajar flat pattern pula. Dan kalau ada apa-apa yang tak cukup daripada price channel yang saya ajar ni dan diperlukan masa kita nak belajar flat pattern nanti, insyaAllah saya akan tambah sedikit lah. I lied. Kalau korang suka video ni, boleh tekankan button like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Kalau belum subscribe, boleh subscribe. Dan siri ni disponsor oleh broker Hot Forex. Dan untuk pengetahuan korang, dalam bulan ni juga Hot Forex ada nak sponsor macam live streaming lah, macam webinar. Tapi webinar tu saya akan buat dekat YouTube. Sebab so far saya tengok YouTube ni stable lah dia punya untuk live streaming. Dan akan ada lucky draw juga untuk Team Hanzo. So stay tuned. Assalamualaikum. Bye.